kerana telah diberi peluang dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terusan mengerjakan ibadah, amal baik, amal soleh, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan perkara-perkara kebaikan. Seperti contohnya datang ke masjid, solat secara berjemaah. Kita baru sahaja menyambut Aidil Fitri, sama ada hari raya, maaf zahir batin, mohon ampun dan maaf dari hujung rambut sehingga hujung kaki. Kita juga baru sahaja selesai mengerjakan ibadat dalam bulan yang paling mulia antara 12 bulan, iaitu bulan Ramadan Al-Karim. Kita telah berjaya diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sebulan Ramadan. Malamnya kita bertarawih dan kita melakukan amal kebajikan, bersedekah, menginfakkan harta. Dan barang siapa yang bersolat subuh secara berjemaah, Allah dikirakan sebagai mendapat solat yang mulai sepanjang malam. Jadi mudah-mudahan kita semua memperoleh malam Lailatul Qadar yang telah lalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan juga melepaskan kita dari azab api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan antara tanda-tanda orang yang telah diberikan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya adalah orang-orang yang hatinya suci bersih, tidak suka mengadu domba, memfitnah, mengumpat dan sebagainya. Dan antara tandanya orang-orang itu adalah seperti tuan-tuan sekalian, diberikan peluang, masa, tenaga, harta dan sebagainya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadat, untuk memuji, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita telah pun dididik oleh Allah Subhanahu wa taala semasa bulan Ramadan terdahulu. Percayalah tuan-tuan sekalian, jika tidak, manakah kita sanggup menahan lapar dan dahaga, melakukan aktiviti bersama isteri dan sebagainya, sanggup apabila terdengar sahaja seruan azan pada waktu subuh, itu kita sanggup membuatkan segala aktiviti kerana keimanan yang ada dalam diri kita. Walhal azan itu, kalau dalam bahasa Melayunya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, kita terdengar saja kita stop semua. Walhal makan dan minum itu adalah perkara yang halal seperti bulan ini, tapi tidak pada waktu Ramadan. Kita percaya, kita sanggup dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berhenti makan dan minum. Sanggup kita. Walhal kalau kita makan dan minum pun, siapa tahu? Tak ada orang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bila kita berpuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang akan membalasnya, kerana keikhlasan yang ada dalam diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita sanggup tunggu sehingga 8 jam, sehingga pukul 7.30. Dia tunggu sehingga 7.30, 7.30 di depan juadah makanan,
dan kita menunggu suruhan azan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita membaca doa dan mulai makan. Begitulah tuan-tuan, Allah Ta'ala mengajar kita arti ibadat. Dan di kalau tempat lain seperti di Eropah dan sebagainya, apabila kadang-kadang waktu Ramadan itu jatuh di waktu summer, iaitu musim panas. Dan bila musim panas, puasa itu terlalu panjang. Mereka sanggup bersabar menghadapi segala ujian dan onak sepanjang berpuasa di bulan Ramadan. Dan syawal ini pula kita diberikan peluang untuk puasa 6 hari. Hadis Rasulullah SAW yang bersabda, yang bermaksud, bila kamu berpuasa 6 hari, dan dikira kamu itu berpuasa sepanjang tahun. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk ke dalam menyambung perkuasaan ilmu kita mengenai muamalah. Saya diberi maklum bahawa pukul 8.30 ini ada penceramah di sekolah Pulau Indah itu, Ustaz Kazim. Ustaz Kazim di sekolah ceramah 8.30. InsyaAllah jika diberi peluang, saya pun ingin idola. Baik, tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab muamalah ini yang kita akan masuk sebentar lagi, yang saya akan sentuh mengenai jual beli. Jual beli iaitu jual beli semasa pada hari Jumaat. Kerana apa sentuh jual beli hari Jumaat? Kerana biasanya hari Jumaat pejabat tutup awal sedikit. Ada sahabat berkata bahawa haram hukumnya makan dan berjual beli sebelum solat Jumaat. Soalan-soalan yang mereka tanya. Hari Jumaat selalu pejabat tutup awal. Jadi ada kawan-kawan kita ni berkata pada kita bahawa haram makna boleh makan dan berjual beli sebelum solat Jumaat. Bolehkah kita makan dan jual beli sebelum Jumaat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada masanya haram dan ada masanya tidak. Bukanlah seluruh hari Jumaat haram makan dan haram berjual beli. Waktu yang haram ialah ketika masuknya waktu solat Jumaat, atau biasa difahami ketika azan yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumaat ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila disuruh untuk solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dapat difahami bahawa jual beli dan segala macam aktiviti berjalan macam biasa hinggalah disuruh untuk solat Jumaat. Kalau begitu, tiadalah masalah untuk makan dan sebagainya sebelum azan berlaku. Tapi sedianya ramai lagi yang berjual beli ketika azan dan juga khutbah Jumaat. Tambahan pula biasanya ada macam gerai-gerai ketika Jumaat. Tak salah untuk berniaga dan memualah pada Jumaat, tapi apabila masuk azan Jumaat, kenalah memualah. Jadi kalau kita tengok yang ada sekarang di masjid kita sebagai contoh, mungkin masjid di luar sana ada perniagaan makanan, minuman dan sebagainya. Berniaga jual minyak wangi, makanan, nasi Arab, nasi kambing, nasi goreng, boleh makan kan?
Boleh jual beli, tapi pada azan yang pertama tu dah kira berjaga-jaga. Ya, azan pertama dah kira jaga. Azan kedua dah tak boleh stop terus. Bila khatib tu dah innallaha wa bukan khatib. Bila Jumaat, bila azan pertama Allahu akbar, azan solat sudah. Kita kat luar tu dah tak boleh jual beli dah. Pada makan habiskan cepat. Kita dah skill settle kan. Cepat-cepat masuk ke dalam masjid untuk pendengar khutbah. Ya. Jadi apabila Jumaat dah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bila Jumaat pun akan ambil tongkat, kembali ke Pak Imam. Pak Imam kata sambut tongkat, naik atas mimbar. Naik atas mimbar dan Pak Imam akan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam akan duduk. Dan ketika itulah bila Jumaat yang bertugas pada Jumaat azan Jumaat yang kedua. Ini waktu yang haram. Ya, waktu yang haram untuk berjual beli, bermuamalah dan sebagainya. Kerana apa? Tuan yang rahmat Allah sekalian, kerana supaya kita dapat menunjukkan dengan sepenuh tenaga terhadap isi kandungan khutbah Jumaat yang disampaikan oleh para imam dan khatib. Ya. Wahai orang yang beriman, apabila disuruh untuk solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada menyiati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini tinggalkan jual beli. Ingat Allah. Sanggup kita tinggal. Yang masa Ramadan tadi kita dengar azan, kita sanggup tinggal makan dan minum. Macam kita solat juga. Ya, jadi lepas ini waktu Jumaat kita sanggup tinggal segala benda, datang ke masjid kerana semata-mata kerana ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ingat Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang terbaik sekali. Dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita menggunakan akal fikiran kita dengan betul seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita gunakan. Betul tuan-tuan ya. Kita memilih dengan betul. Memilih dengan betul. Apabila kita bercakap dengan memilih dengan yang betul ini tuan-tuan, saya nak buat satu aktiviti. Boleh tuan-tuan? Saya nak tuan-tuan angkat tangan kanan, urut kepala. Boleh ya? Urut kepala dahi. Okey, good ya. Angkat tangan kanan urut. Okey, good ya. Sedikit aktiviti sikit. Saya nak bagi tahu sains. Ini saya urut kepala ni depan ni ya. Saya urut dia sikit lebih kurang urut. Okey, dah urut. Okey, boleh berhenti tuan-tuan ya. Okey, kenapa kena urut depan kepala ni tuan-tuan? Kenapa? Apa yang penting di kepala kita ni? Saya tanya, apa yang penting? Ada kepala ni kat depan dia ada apa? Jawapan dia kalau kita urut ni ada kulit, okay? Ada tengkorak yang melindungi perkara yang paling penting sekali, iaitu otak brain yang masuk sains sikit. Masuk sains. Baik, otak. Okey, otak. Okey Ustaz, otak okeylah Ustaz. Okey, tak ada hal lah Ustaz. So, okey apa? Dalam banyak-banyak part otak ni dia ada modul oblongata, dia ada belah kanan dan belah kiri. Ada macam-macam lah kan? Saya yang paling depan dia frontal area di front. Awal frontal area di sini, depan ni. Kita sujud ni. Depan ni. Why? Kenapa Ustaz? Yang penting sangat kat depan ni. Ustaz. Apa benda yang penting sangat ni? Okey. Dalam kajian sains, okey, otak yang depan ni beza dengan datang. Otak depan ni manusia kita ni yang
di mana terletaknya untuk kita boleh memilih, keupayaan fungsi otak untuk memilih. Contoh, nak makan rendang ketupat ke nak makan sup kambing? Pilih. Makan ketupat rendang lah. Seorang nak makan sup daging lah. Bezanya mendatang. Ada, tapi dia kalau macam harimau dia makan daging lah, takkan makan rumput. Dia special. Kalau pergi zoo, kalau tengok binatang harimau, makanan dekat sini, makan apa, tinggal kat mana, burung ni sendiri makan unggas, makan ni, dia tak ada makan lain. Atau dia memilih. So given the choice, dia nak pilih. Ular makan ni, buaya makan ni, habitat ni. Okay. Macam itulah dia. Manusia saja yang mampu memilih. Okey. Baik. Jadi bila milih contoh itu makanan, makan rendang ketupat dengan sup daging, kita boleh pilih. Keupayaan otak di depan ni lah untuk kita pilih yang baik dan yang jahat. Okey, Ustaz. Okey, baik. Okey. So mana dalam ayat Al-Quran yang menyentuh tentang otak depan ni? Okay. Mana dalam ayat Al-Quran yang menyentuh tentang otak? Kalau kita tengok surah Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tu bacalah. Baik, tuan-tuan tengok ayat yang, kalau tak salah saya ada betul ada. Tengok ayat yang ke-14. Kalau saya, if I'm not mistaken, 14 Allah Ta'ala sebut pasal nausiyah, ubun-ubun kepala. Maksud Allah Ta'ala sedang menegur Abu Jahal ke Abu Sufyan. Saya tak berapa ingat, tapi asbab nuzul sebab dia tegur. Allah Ta'ala tegur, jangan sesekali, jangan tidak sesekali jika kami akan tarik ubun. Allah Ta'ala ulang lagi, jangan sekali dia tegur. Maksudnya yang Abu yang jahat tu dia melawan Nabi. Allah Ta'ala tegur, turun ayat tu. Jangan sekali melawan, jangan sekali tarik ubun-ubun. Tarik ubun-ubun ni depan ni. Wow, so amazing. The miracle of the Quran Karim. Kenapa sampai segitu rupa? Kenapa tak Allah Subhanahu Wa Taala jumpa yang Abu Jahal, tak ingat, dia asal nuzul. Kenapa tak ditarik mata ke? Sebab dia melawan kan? Dia lawan Nabi Muhammad, dia tak percaya. Kenapa tak Allah tak ditarik mata ke? Mulut ke? Tangan ke? Kasih lumpur ke? Kenapa Allah Ta'ala sebut tu? Allah Ta'ala sebut ubun kepala ni. Sekarang apabila kita diibarat sebagai contoh, ada penjenayah yang paling jahat, rasa keluar dia mesti tidak roboh orang, rasa keluar dia mesti nak buat jahat. Okey, doktor di sana dia akan melemahkan fungsi otak di depan ni, habis buang. Jadi cara dia nak buang. Sehingga menyebabkan kalau di depan dia dah tak berfungsi dengan sepatutnya, dah akan jadi baik macam lembu dicucuk hidung. Nak ubat yang susah sangat, nak kasih baik, dia buat macam tu. Kalau kata accident lah contoh, termasuk satu kejadian di barat, ada sikit bacaan dengar dia pada ustaz-ustaz pada yang ulama, tercucuklah di sini, jadi boleh operation semua dibuanglah ke depan ni, nak kasih selamat. Dia orang tu tak dapat berfikir, dia baik, dia jadi orang tapi dia tak boleh nak berfikir. Nampak tak otak kita ni? Hal ini bermakna tuan-tuan, benar-benar Allah Ta'ala dah tahu dah kita, dia jadikan kita ni, dia dah tahu dah otak kita ni berfungsi macam mana. Sekarang dia nak test, datang masjid ke datang kelab malam. Sekarang nak test, nak sembahyang kat rumah ke nak sembahyang kat masjid. Sekarang Allah Ta'ala nak test, kau nak ngumpat ke, kau nak fitnah ke, kau nak baca Quran, mana bagus? Kita ni belajar muamalat kan. Ayat Quran ada, Allah Ta'ala sebut pasal solat, ingat Allah pada hari Jumaat dan sebagainya. Yang saya sebut ni sains. Kita ni belajar kelas apa? Sains ke muamalat? Ingat tak tuan? Pada satu ketika 1400 tahun dahulu, Umar apabila nak masuk Islam macam mana? Umar
Dia dengar hadis, dia dah bunuh Nabi. Oh, tak puati dia buat siapa? Kau ajar aku geram mana Muhammad? Kau nak bunuh Muhammad tu, kau tengok orang kau dah masuk. Orang ajar siapa? Adik kau Fatimah. Dia pun pergi balik rumah tengok Fatimah tengah baca surah Toha. Baca surah Toha. Tak ingat ayat ni, baca surah Toha. Ayat 1 sampai 5. Umar terkejut. Dia kata buat dia. Kau baca apa ni? Darah hari dia kata, bang baca surah. Mana Musa tengok apa benda. Ini bukan orang buat ni kata. Terkejut. Pergi jumpa ke rumah Al-Arqam. Tanya dia dekat mana rumah Al-Arqam. Dia kena cerita jumpa Nabi dan dia ucap syahadah. Muhammad, dengan ini aku mengakui kau, aku mengakui Allah itu Tuhan, dan engkau sebagai pesuruh Allah. Dan selepas itu Muhammad, apa lagi kau nak sembunyi-sembunyi ni? Tak payah, kita pergi kan, war-warkan. Semenjak itu, masa itu para sahabat yang masuk Islam 39 orang. Masuk Umar ke yang nombor 40. Sejak itulah diwar-warkan Islam secara terang-terang. Itu jam masuk Islam bukan tak ada sains. Masuk sebab dengar kita ni orang ajam, bahasa Arab pun tak gerti, balawang semua tak tahu kan. Zaman Arab tu, zaman Umar tu, bahasa Arab macam ni lah, syair tu macam ni. Dengar surah Quran, terkejut, masuk Islam, percaya ada iman. Al-Quran yang sama tuan-tuan dan tuan Allah sekalian, dah berusia 1400 tahun dahulu sampai sekarang. Orang tu sekarang duk main gadget, duk isteri pergolah macam-macam sains dan sebagainya. Kita ingat ayat tu ayat sastra surah Al-A'la. Kalau ulama tafsir sebagainya ada beberapa tafsir kan. Kita tengok Ahmad Beribu sebagai turun tafsir. Kita ingat tu ayat sastra kan, kita tak tahu. Rupanya ayat sains. Ayat sains tuan. Al-Quran tu macam buku teks aku tengok kadang-kadang. Sastra pun dia, sains pun dia. Iya sains. Bulan bintang lagi detail Allah Ta'ala sebut. Kalau pasal bulan bintang cerita lagi detail, lagi tak terjawab dah. Tu Allah Ta'ala yang buat. Dia saja nak test kita ni, nak tahu betul tak kita percaya dia tak. Yang macam mana yang percaya, macam mana kita tahu kita percaya? Kita tak macam ni kita percaya lah, yang surah ni kita ikut. Macam kita percaya lah, kita datang. Allah Ta'ala gerakkan. Sebab Allah Ta'ala tahu dah, sebelum nak ngumpat tu dia dah tahu dah ke sini. Kau jangan baik, aku tarik kau tak, kita mungkin lupa ke kita ke tak. Ayat ekonomi pun banyak pasal ni baca ekonomi lah ni. Tuan mati Allah. Terkejut, memang terkejut ya. Cuma kalau kenapa tak diada kat sekolah pasal sains dilibatkan dan sebagainya, boleh. Ada di Indonesia dah ada satu prosedur pendidikan, bila belajar sains dilampirkan sesuatu nak itu belum pasal oksigen lagi dan sebagainya ya. Ini kita belajar muamalat boleh kait dengan sains. Allah Ta'ala sebut tadi kutubah yang pada baru-baru ini ya, pada semalam pasal apa tuan-tuan? Pasal vaksin, betul? Imunisasi. Dia ada sebutan yang betul kan? Lebih kurang saya tak ingat. Ada semua pegawai perubatan. Imunisasi ada sebut dia kurang memahami. Vaksin. Allah Ta'ala sayang kita. Kenapa Allah Ta'ala bagi semua ilmu tu kat kita? Ada Allah Ta'ala dah sebut kan? Kalau dah bagi tahu pun belum dia tahu ini Tuhan nak test. Sebab tu ganjaran pahala bagi orang-orang macam kita ni besar. Dah lah jauh daripada Nabi. Dah jauh sikit-sikit percaya datang masjid. Pahala nampak? Wah. Pahala nampak? Nampak pahala? Tak nampak. Datang buat apa? Datang ni mengambilkan borang minyak buat apa? Kau tanya. Datang minyak kan? Buat apa datang? Betul tak? Pahala nampak? Tak nampak? Coga pun tak nampak. Rasa pun sekedar kan. Yang datang buat apa? Dah, saya tenang je.
Tentu kita datang tuan-tuan, ni Tuhan dah pilih-pilih. Ilmu sains yang saya sebut tu, Allah Ta'ala dia ciptakan otak ni, dia dah tahu. Jadi kalau kata kita sujud ni, mana kita letakkan otak yang diciptakan ni dengan betul, sujud mengakui kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan risaulah, darah termasuk, kita rasa tenang, pahala dia banyak, syurga yang tidak bagi dan sebagainya. Jadi saya nak ucap tahniah dan syabas diucapkan. Kalau tak tuan dia tarik tangan, tarik mulut dulu, umpan dia, tarik bumbun kepala. Ya. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya dalam bidang muamalat, ya, ada soalan-soalan yang orang tanyakan, ya. Ada masanya kami, ni kaum wanita, kami kaum wanita dihalau pada hari Jumaat dari kedai. Kata tuannya bahawa hari ini hari Jumaat. Ada kaum wanita ni, dia kata saya ni Ustaz kena halau dari kedai, kerana kata tuan kedai ni hari Jumaat. Macam mana tuan-tuan? Jadi kaum wanita tidaklah termasuk dalam ayat tersebut. Ayat itu untuk orang lelaki. Maknanya lelakilah yang diharamkan berjual beli ketika itu, bukan wanita. Jadi wanita tidak boleh jual beli. Jadi pekerja yang menjual pun wanita lah juga. So kesimpulannya, para wanita boleh bershopping ketika azan Datuk Khatib berkhutbah. Shopping lah dia dekat mall-mall yang terdekat, kan? Dia pun shopping, dia tak salah. Tengah hari lah, dia shopping lah, dia beli baju sikit lah, beli make up ke, apa ke, dan sebagainya. Jadi shopping. Baik. Yang seterusnya, sebagai tauke kedai, ni kalau pada yang tauke kedai, rugilah saya kerana tidak boleh berniaga pada waktu puncak ketika orang keluar makan. Dia rasa rugi. Rugi macam mana nak berniaga, rugi. Kerana ini waktu puncak orang keluar makan. Yang haram berniaga ialah lelaki sahaja. Kedai mana ada kat Cina. So kedai boleh beroperasi macam biasa, cuma pastikan yang menjual itu, yang menolong kita jaga itu wanita. Tak ada masalah. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan, tadi dah tahu, perempuan boleh bershopping sebab kita je lelaki kena pergi dengar khutbah Jumaat. Dengar tuan-tuan, bukan turu. Kadang dia turu, tutup mata, khusyuk sangat. Dia dengar khusyuk. Aku dengar buat scene je. Kalau bertugas bila Jumaat dia segar. Tengok dia imam. Ni dah doa, dia kata doa ya. Kalau dia tak tegas, dia tutup mata. Ya, kalau boleh bukakanlah mata dengar. Ya. Dia ketubah, teknik ketubah tu penting. Ya, kalau boleh cara yang sepatutnya tu menarik perhatian. Baik. Derma. Ni sebab derma. Derma ada kali dikutip semasa Tok Khatib sedang berkhutbah. Ni derma ada kalanya dikutip semasa Tok Khatib sedang berkhutbah. Masa khutbah dikutip derma. Mana tu? Boleh? Boleh ke tak boleh? Saya fikir eloklah derma dilakukan sebelum khutbah atau selepas khutbah. Kalau semasa khutbah, dia boleh mengganggu tumpuan jemaah kepada isi khutbah. Boleh mengganggu tumpuan jemaah kepada isi khutbah. Ya. Tapi kadang bagus juga. Fikir benda tu gerak. Orang cuit. Gerakkan apa? Orang biasa buka mata sikit. Baik. Bukankah ada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari bahawa sesiapa yang menyuruh kawannya diam ketika khutbah, maka dia orang yang menyuruh diam telah sia-sia. Ya. Kadang-kadang
bila bertugas sebut, sidang kepada rahmat Allah sekalian, janganlah kamu berkata-kata kepada sahabat kamu walaupun dengan perkataan diam sekalipun, walhal imam sedang membaca khutbah di atas mimbar pada hari Jumaat. Sekiranya kamu berkata-kata ketika imam sedang berkhutbah, maka perbuatanlah lawa yang isislah pada Jumaat kamu. Dia ambil ayat ini sebagai kias. Maknanya agar konsentrasi hanya kepada khutbah. Oleh itu boleh dikutip derma, tetapi awalkan sedikit waktunya. Elok benar jika disediakan tong derma di setiap pintu masuk masjid. Sambil masuk dan keluar masjid, derma boleh dimasukkan ke dalam tong derma. Ada tong derma dekat luar masjid tu, masukkanlah. Ya. Begitulah tuan-tuan, ya, masa Jumaat ni. Jumaat ni penting, ya, untuk kita mendapat isi dan manfaat daripada Pak Imam, ya, pada khatib yang bertugas, ya. Baru-baru ni pasal vaksin, sebelum ini pasal Ramadan, sebelum kita dapat tahu, ya, pahala tu tuan-tuan, ya. Semata-mata kerana kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ini dah surah Jumaat ayat 9. Kita dah dapat tahu dah, ya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita telah gunakan apa yang Allah bagi pada kita dengan betul, iaitu our frontal area, depan. Kita guna. Sebab tu Allah dah sebut, ya, Nabi pun dah kata, ya, bersabda, bersolatlah kamu sesungguhnya, ya, solat itu akan mencegah kepada kemungkaran. Solat Allah Ta'ala berfirman, dan Nabi bukan pernah bertanya, ya Rasulullah, ada sahabat saya tu, ya, dia masih buat jahat, dia solat dia buat jahat, solat dia buat jahat, solat dia buat jahat, masih lagi dia buat jahat. Teruskan sampai satu ketika dia akan berhenti buat perkara-perkara yang tak elok. Takkan berhenti. Lepas tu okey, macam mana dia berhenti? Mungkin dia jadi baik lah, lama-lama dia okey kot. Tak. Itu antara satu yang sebab kita sujud, tenang, kita guna otak dengan betul, diproses dari sihat. Jadi kita tak buat dah muka-muka kita tak buat. Special sujud, ya. Dan antara ibadat yang paling utama yang Allah nak tengok pada masa esok ialah solat 5 waktu, kan, wajib ni utama. Dia tahu dah Isra Miraj tu naik turun, hadis sahih, riwayat Muslim. Taklah bagi jarak kepada Nabi Muhammad. Adalah ulama mengatakan bahawa ada hijab dan sebagainya. Tapi Allah Taala kira jumpa Nabi Muhammad naik jumpa jarak Allah Taala. Lebih kecil daripada Nabi Musa yang boleh bercakap secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat 5 waktu Allah Taala memang sangat ja'na. Lagi-lagi solat subuh. Saya pun, ya, kantoi subuh, apa ni? Tidur awal subuh. Kita baca Quran, ya. Kita tuan-tuan baca Quran, ya. Selain kita duduk tengok dari segi apa ni tajwid dia, ya. Segi dia punya qiraat dia, berhenti kat mana, waqaf tidak dia. Baca terjemahan sekali. Baca sekali terjemahan. Kita faham. Kalau bahasa Arab tak reti, baca terjemahan. Larat lagi baca tafsir. Larat lagi baca buku ni, kitab Imam Malik Al-Muwatta. Larat lagi baca Imam Syafi'i Larat lagi baca Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Baca larat lagi baca. Sama-sama itu duduk ustaz lah, faham duduk ustaz lah. Ada yang cetakan bahasa Melayu, okey lah, tahu kan. Larat lagi ada buku sains lah. Ada yang jual buku sains dan Al-Quran baca. Ambil ilmu, ambil cakna. Ambil baca buku ekonomi yang macam ni. Cari ekonomi dan juga Al-Quran. Kenapa dan sebagainya. Ambil baca. Nanti terbuka bila. Terbuka orang macam ni. Solat pun penting. Dibetulkan. Sihat, senyum, happy. Kita ada kaya sangat pun. Kan? Tak ada lah kaya, okey lah, cukup makan, setenang, betul. Lagi solat subuh ni disaksikan oleh para malaikat.
Subuh. Kalau mustaq subuh dan asar. Penting. Jagalah tuan, ya. Kalau tuan dah jaga ni yang terbaik lah. Jangan risaulah, Tuhan sayang. Sayang menyayang, saling terkenal, buat perasaan menjadi rindu. Oh, Ramadan, bulanku yang ku mimpikan. Rindukan Ramadan, kan? Guna lagu tu kan. Rindu pada bulan Ramadan. Kalau boleh nak bertemu Ramadan lagi sekali seronok. Malam solat tarawih, tak penat. Siang berpuasa. Ya. Baik. Itulah kita dah tahu hari Jumaat ni macam mana, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Solat Jumaat tinggal jual beli. Jual beli itu penting, tapi kita tinggalkan sebentar. Sanggup kita tinggal jual beli itu tinggal. Semata-mata kita untuk ingat Allah SWT. Itu pahala dia terbaik lah. Don't worry, be happy. Ya. Dan ingat azan yang kedua. Jadi kita ulama sebagainya, tapi insyaAllah yang mudah ni tapi yang kedua kita stop lah, ya. Baik. Untuk kaum wanita pula, bolehlah kalau nak bershopping pada waktu tersebut. Cuma jangan lupa solat zuhur, ya. Shopping juga. Solat zuhur jangan dilupai, jangan dilupakan, ya. Baik. Ada sebuah cerita, ya. Bekerja itu indah, ya. Sebuah kisah. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa seorang lelaki daripada kaum Ansar datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta sesuatu kepada baginda. Anas bin Malik meriwayatkan ada seorang lelaki ni daripada kaum Ansar datang jumpa Nabi. Dia minta sesuatu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu? Jadi orang lelaki ni yang cakap, ada ya Rasulullah, ada. Saya mempunyai kain tebal dan sebagainya kami gunakan untuk selimut dan sebahagian kami jadikan alas tidur. Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami gunakan untuk minum. Nabi tanya, kat rumah kamu ni ada sesuatu barang tak? Ya. Jadi orang Ansar ni menjawab, ada Rasulullah, ada. Satu kain tebal yang kami gunakan untuk tidur. Ini ada ramai, ada keluarga untuk tidur, selimut. Dan sebagainya kami jadikan alas tidur, untuk alas pula, ya. Dan selain itu kami ada mangkuk besar yang kami gunakan untuk minum. Ada dua, satu selimut tebal untuk selimut dan juga alas, satu itu mangkuk besar. Yalah. Bawalah kemari kedua barang itu. Sambung Rasulullah SAW. Laki itu membawa barang miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Setelah barang diterima, Nabi pun segera melelongnya. Kepada para sahabat yang hadir pada saat itu, baginda menawarkan pada siapa yang mahu membeli. Salah seorang sahabat menawarkan kedua barang itu dengan harga 1 dirham. Jadi Nabi pun tawar lagi, jual lagi. Barangkali ada yang sanggup membeli lebih daripada 1 dirham, 2 atau 3 dirham. Tanya Rasulullah SAW kepada para hadirin sampai 2 kali. Inilah lelong pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi Nabi pun ambil barang tu, wari barang tu. Dan Nabi pun ambil barang tu, barang lelaki tu. Dan barang itu Nabi lelong. Tanya pada para sahabat, siapa nak beli dengan harga 1 dirham? Kan? Lepas itu ada seorang sahabat kata, saya nak beli 1 dirham. Dia kata begitu. Lelong lagi, ada siapa nak beli 2 ke 3 dirham ke? Tiba-tiba salah seorang sahabat menyahut,
saya beli keduanya dengan harga 2 dirham, mangkuk dan dengan kain tebal. Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima wangnya. Wang itu lalu diserahkan kepada lelaki Ansar tersebut seraya berkata, belikan 1 dirham untuk keperluanmu dan 1 dirham lagi belikan sebilah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. Jadi Nabi dapatlah jual. Dan sahabat yang beli 2 dirham, mangkuk dengan kain tebal. Jadi Nabi dapat itu, Nabi bagi pada orang itu. Satu dirham ni kau beli barang keperluanmu. Satu lagi kau beli kapak. Kau beli kapak tu, kau datang sini. Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa sebilah kapak. Nabi pun melengkapi kapak itu dengan membuat bulunya terlebih dahulu. Nabi pun ambil kapak tu, dia buat bulu, lantas bersabda, pergilah engkau cari kayu api, lalu kayu itu kamu jual di pasar, dan jangan menemui aku sampai 2 bulan. Ini first time Nabi lelong. Nabi dah lelong dua barang tu, dapat duit, suruh beli kapak. Kapak tu baik, Nabi pun asah hulu dia, dan Nabi bagi balik kapak tu kepada orang Ansar tu, dan kau pergi cari kayu api. Kau cari kayu api, lepas tu kau ambil kayu api tu, kau jual kat pasar. Kau jangan lupa aku sampai 2 bulan. 2 bulan no, jangan lupa pergi sana. Lagi itu taat melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 2 bulan berlalu, dia menemui Rasulullah dan melaporkan hasil kerjanya. Lelaki itu menuturkan bahawa selama 2 minggu ia berjaya mengumpulkan wang sebanyak lepas 2 bulan dia pun datang, dia pun pergilah taat pada perintah Rasulullah. 2 bulan lepas tu baru dia datang melaporkan, ni financial statement ni Nabi tengok. Dah 2 bulan dah. Dah 2 ni financial statement, tengok yang ada kewangan masjid, tengok ni. 2 bulan dah terbaik, banyak kutipan. Berapa tuan-tuan? Sebanyak 10 dirham. 10 dirham, banyak. Setelah sebahagiannya dibelikan makanan dan pakaian. Setelah sebahagian dibelikan, sebahagian tu dah separuh lah maksudnya. Saya dapat 20. Kalau kata ikut sebahagian, maksudnya ada lagi sebahagian. Sebahagian ini dah ada dapat lebih. Beli pakaian, beli makanan, ada lebih 10 dirham lagi. Mendengar penuturan lelaki Ansar itu, Rasulullah SAW bersabda, pekerjaanmu ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat. Jadi ini maksudnya bekerja itu indah, teman-teman. Bekerjalah kamu mencari rezeki. Wa imam pun mencari kayu api, tuan-tuan. Hoi ya hoi, kita semua gembira. Ya hoi, nang dapat harta uang berjuta. Sambung. Tak ingat lagi. Hoi ya hoi. Piramid dah cerita dah, kan? Dia dah cerita seorang tu banyak pokok, dia cari kayu api. Betul lah tu kayu api. Bang bini dia marah, tidur aja kat rumah. Tidur. Tak buat apa. Pinjam dekat kawan, dekat punya saudara dia. Siapa? Dia pinjam semangkuk tu kan. Pinjam, dan suruh kerja. Kita cari kayu api. Itu yang betul. Yang lain tu dia menunjukkan itu tak betul, jangan ikut. Masya-Allah. Ini juga Nabi buat pada untuk menolong para sahabat, para Ansar. Bekerja juga, diberikan barang tu, mangkuk besar dan juga kain tebal, dilelong dapat 2 dirham. 1 dirham beli kapak, 1 lagi buat keperluan. Jadi lepas tu Nabi dapat kapak tu, di bulunya diraut-raut, dibuat bulunya terlebih dahulu. Jadi kamu ni, kapak ni
bawa pergi cari kerja kayu api. Lepas 2 bulan baru jumpa aku. Ya. Sebab kita akan berdarman azan ke Syekh bila yang bertugas. InsyaAllah tuan-tuan dan sekalian. Azan live dari Masjid Al-Fatihah. Allah. Itulah tuan berterhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu sedikit mengenai muamalat jual beli hari Jumaat. Iaitu berjumaat kita nak Allah SWT tinggalkan jual beli. Yang keduanya, kaum wanita boleh jual beli, cuma penjual dan lain itu adalah wanita. Seterusnya bekerjalah riwayat Anas bin Malik, kerjalah kita walau apa pun dengan benda halal kepada Allah SWT untuk cari nafkah. Jadi lebih baik daripada menjadi pengemis. Dan ingatlah tuan-tuan, semua apa yang kita fikir itu Allah Ta'ala dah siap tahu dah, ya? Dah siap tahu, dah tahu dah. Maksudnya Abu Jahal dia nak lawan Nabi, dia fikir lah, aku nak cocok ke, aku nak sepak ke, dia kan dia fikir dulu, takkan nak sepak.
Kalau orang sakit jiwa dia sepak, dia lain. Dia dah tahu, cocok ni nanti kau umur kan dia fikir kan. Nak umpat ke apa-apa, nak kurang ajar ke kan, nak curi ke, nak apa mesti fikir. Nak bawa mawa jalan ke kan, nak bawa mawa jalan ke, nak buat apa benda ke, tak betul lah, tak elok kan. Dia fikir. Kalau buat tu kau malaikat cantik. Ya. Tapi kita fikir dan kita fikir tu Tuhan dah tahu dah siap-siap. Buat baru ni. Sebab itu dalam bulan Ramadan Ghafurur Rahim. Afuun karim. Apa beza ghafur dan afun? Kalau ghafur, ya, Tuhan ampunkan dosa. Tapi buku amalan tak buang. Ada. So kita malu. Afuun karim. Afuun karim. Dosa hapus. Dan juga cantikan tu dipandang. Orang dah siap tahu dah. Janganlah duk bohong, dia dah tahu siap. Tarik bubur tu tahu kawan. Baik, sekian saja. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja bersama ilmu daripada saya yang dhaif dan lemah ini. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruk itu semua daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.